program ini, pelajar-pelajar yang sedang berkuliah di Unicel, KUIS dan INPENS akan diberikan latihan semasa cuti semester. Latihan ini membolehkan mereka diberikan kemahiran yang diperlukan oleh pihak industri. Kerajaan negeri juga melihat beberapa peluang untuk bekerjasama dengan SHRDC bagi menghantar bakat-bakat yang berminat untuk dilatih oleh SHRDC dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh industri seperti industri oil and gas. Mereka bentuk kasut, footwear, semiconductor, elektrik dan elektronik, teknologi ICT serta equipment and machinery. Yang lebih utama lagi, kerajaan negeri juga telah mengenal pasti bahawa keperluan industri pada masa kini dan masa hadapan seperti industri big data, medical devices dan advanced robotic juga memerlukan bilangan tenaga mahir yang amat besar. Maka itu, kolaborasi dalam menyediakan bakat-bakat dan kebolehan seperti ini akan dilaksanakan bersama SHRDC. Tuan Speaker, kerajaan negeri bersimpati terhadap nasib 446 peniaga di Kompleks Uptown Section 24 Shah Alam yang terlibat dalam kebakaran pada 15 Oktober lalu. Sebagai langkah jangka pendek, kerajaan negeri telah meluluskan sebanyak 3.5 juta ringgit bagi penyediaan tapak dan maki tent sebagai tapak sementara peniaga-peniaga yang terlibat. Bagi penyelesaian jangka sederhana dalam tempoh 2 tahun, kerajaan negeri melalui PKNS akan membina semula kompleks baru Uptown Section 24 dengan anggaran kos sebanyak 18 juta ringgit. Reka bentuk kompleks ini akan mencerminkan ianya sebagai mercu tanda di Shah Alam yang memenuhi ciri-ciri keselamatan, keselesaan dan kemudahan moden untuk peniaga dan pengunjung. Kerajaan negeri juga menerima bantahan berhubung kenaikan kadar fee lesen perniagaan yang diluluskan pada tahun 2007 dan telah dikuatkuasakan pada tahun 2014. Bagi menjamin prinsip kepedulian kerajaan terhadap golongan peniaga, terutamanya peniaga kecil, kerajaan negeri akan menyemak semula pelaksanaan kenaikan kadar fee lesen yang agak tinggi dan pembahagian kategori yang membebankan. Semakan ke atas 33 jenis perniagaan akan dibuat pada awal tahun 2015. Strategi keempat, pembangunan kejiranan hijau. Malapetaka yang berlaku di Cameron Highlands harus menjadi iktibar kepada pentadbiran di negeri Selangor. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf. Justru kerajaan negeri committed untuk melaksanakan pembangunan kejiranan hijau demi menjamin kelestarian alam semula jadi dan juga usaha memelihara alam sekitar serta sumber dan warisan semula jadi di negeri Selangor. Untuk maksud itu, pihak berkuasa tempatan diminta untuk memulakan inisiatif penyediaan laluan basikal yang mengambil kira aspek kebersambungan, connectivity, penyediaan laluan pejalan kaki yang boleh digunakan secara aktif termasuk bagi golongan orang kurang upaya.
pembangunan kebun kejiranan yang melibatkan penyertaan persatuan penduduk, program pengkoposan sisa, sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan atau SPAH dengan mewartakan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 pindaan 2011 supaya pemasangan SPAH dapat dikuatkuasakan melalui permohonan pelan pembangunan. Saya mengucapkan tahniah kepada pengurusan bangunan setiausaha Kerajaan Negeri Selangor yang telah memulakan inisiatif ini. Kapasiti dan sistem tangki yang telah direka bentuk boleh menampung 100 meter padu air dan mampu menampung kegunaan seramai 1,400 orang bagi tempoh satu-satu masa. Kerajaan Negeri Selangor juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya yang menempa kejayaan di peringkat antarabangsa dengan merangkul anugerah emas dalam International Green Apple Awards 2014 di London pada 10 November 2014 di bawah tajuk Promoting Environmental Best Practice The Biomass Way. Untuk pelan jangka panjang, usaha pembangunan kejiranan hijau ini mensasarkan perubahan negeri Selangor sebagai negeri rendah karbon serta persekitaran hidup yang sihat. Sebagai lanjutan, satu kempen proaktif yang melibatkan komuniti dan PBT boleh dilaksanakan segera untuk menanam pokok-pokok di setiap kawasan perumahan dan mengusahakan program tanaman semula hutan yang sudah rosak. Kerajaan negeri yakin Universiti Putra Malaysia dan Institut Penyelidikan Hutan Malaysia atau FRIM boleh menjalin kerjasama dengan PBT khususnya dalam memberikan khidmat nasihat berkenaan spesies pokok yang sesuai bagi menjayakan usaha ini. Kerajaan negeri juga mendukung sepenuhnya usaha Jabatan Perhutanan Negeri Selangor untuk menguruskan hutan simpan kekal dengan mengamalkan prinsip pengurusan hutan secara berkekalan. Sebarang usaha yang boleh merosakkan flora dan fauna tidak akan diberikan kelulusan oleh pihak berkuasa negeri demi menjamin ekosistem dan memelihara kehidupan hijau negeri Selangor di negeri Selangor. Justru itu, kerajaan negeri memberi jaminan untuk mengekalkan jumlah keluasan 70 hutan simpan kekal di negeri Selangor dengan keluasan 250,129 hektar yang merupakan 31.54% dari keluasan tanah negeri Selangor. Nilai kawasan tanah lembap dan hutan amat tinggi kepada manusia sejagat dan tidak boleh ditukar ganti dengan wang ringgit. Kawasan hutan gambut merupakan ekosistem yang terpenting bagi menangani perubahan iklim. Kita bersyukur kerana Malaysia dikurniakan dengan keluasan kawasan hutan gambut yang ketiga terbesar di dunia. Oleh yang demikian, kita perlu menghargai dan menjaga hutan simpan dan hutan gambut yang masih wujud sambil memelihara kawasan-kawasan yang telah dicerobohi. Tuan Speaker, strategi kelima, menjana industri budaya dan intelektual. Kita melihat kegiatan ekonomi secara holistik tidak terbatas kepada pengeluaran produk bersifat fizikal. Kerajaan negeri beriltizam membangunkan negeri ini sebagai hub kesarjanaan dan pusat kecemerlangan ilmu dalam penyelidikan dan pembangunan R&D, pembangunan sains, teknologi dan inovasi serta penerbitan. Pengeluaran dan pemindahan ilmu, produk budaya, hiburan dan sukan, juga kegiatan ekonomi yang mempunyai aspek transaksi keuangan. Selangor mahu merancangkan soft sector ini dengan terlibat secara langsung dalam program penterjemahan sebagai wahana pemindahan ilmu. Gerakan penterjemahan ini adalah strategi keilmuan serta kebudayaan yang dilalui oleh tamadun Islam yang mencetuskan The Baghdad Enlightenment, pencerahan Baghdad di abad ke-10.
Kerajaan negeri akan mencadangkan program penterjemahan karya antarabangsa dikawal selia oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Kerajaan negeri juga mencadangkan insentif diberikan kepada bakal-bakal penterjemah yang bekerjasama dengan PPAS. Ekonomi ilmu ini berkait rapat dengan budaya membaca. Kerajaan negeri juga akan memberdayakan PPAS dari segi prasarana dan koleksi bahan bacaan yang merangsang pembacaan, keilmuan dan menjadi pemangkin kepada percambahan pemikiran rakyat yang progresif. Bagi maksud ini, Yayasan Raja Tun Uda telah ditubuhkan untuk mengumpul dana daripada sektor korporat dan menambah koleksi bahan bacaan. Dalam hal berkaitan, kerajaan negeri juga ingin mencadangkan agar waktu operasi bagi perpustakaan ini dilanjutkan kepada jam 10 malam dan dijadikan tempat forum dan wacana yang bersifat pencerahan. Selangor adalah negeri yang menghimpunkan karyawan dan seniman paling ramai berbanding negeri-negeri lain. Ringkasnya, Selangor ibarat rumah besar bagi para seniman negara. Kerajaan negeri berazam untuk menjadikan negeri ini, khususnya kota-kota seperti Shah Alam dan Petaling Jaya, sebagai kota seni. Sukan juga mempunyai dimensi ekonomi yang perlu dimajukan. Atas azam yang tinggi, kerajaan negeri memperuntukkan 17 juta ringgit bagi tahun 2015 untuk tujuan pembangunan atlet dan prasarana sukan. Ini termasuklah penubuhan Perbadanan Aset Sukan Negeri Selangor yang akan mengurus dan menyelenggara prasarana sukan seperti Stadium Shah Alam, Stadium Kota Raja Kelang dan Stadium Selayang. Tuan Speaker, strategi yang terakhir menyemarak ekonomi desa. Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar boleh berhenti sekejap. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, oleh kerana urusan Dewan ini masih belum selesai, maka Dewan pada hari ini perlu disambung. Saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar untuk membawakan usul. Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin membawa suatu usul yang berbunyi seperti berikut. Bahawasanya Dewan yang bersidang pada hari ini mengikut Peraturan 11 dalam Peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor hendaklah dilanjutkan sehingga selesai ucapan rang Undang-Undang Perbekalan 2015. Speaker, saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, usul ini telah pun disokong. Saya kemukakan untuk mendapatkan persetujuan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, sila kata ya. Ahli-ahli yang berhormat yang tidak bersetuju, sila kata tidak. Usul dipersetujui. Silakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Terima kasih Tuan Speaker. Strategi ke-6 menyemarak ekonomi desa. Perbahasan semasa berhubung jaminan bekalan makanan atau food security yang mencukupi menuntut Selangor untuk mengambil langkah-langkah bagi meningkatkan kemahiran warga peladang, penternak dan nelayan untuk menguasai kemahiran teknologi terkini dalam bidang pertanian dan hortikultur. Negara Belanda yang bersaiz negeri Pahang berjaya menjadi pengeluar makanan kedua terbesar di dunia, ekoran kemahiran teknologi dan menguasai global supply chain. Potensi pertanian di negeri Selangor amat besar. Sekiranya kita bersedia untuk menggunakan teknologi yang berinovasi dan menguasai kemahiran. Pada tahun 2015, kerajaan negeri meningkatkan peruntukan untuk sektor pertanian kepada 14.4 juta ringgit berbanding hanya 10 juta ringgit bagi tahun 2014. Untuk pembangunan masyarakat nelayan dan petani, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk menjayakan program-program ekonomi nelayan tradisi, pemasangan sistem ais, pemulihan kolam sangka, program Jom Bertani dan allowance sara hidup nelayan darat yang semuanya berjumlah 15.3 juta ringgit. Kerajaan negeri berasa bangga kerana anugerah khas Perdana Maha 2014, anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah dimenangi oleh seorang penternak wanita dari Kampung Teluk Penyamun,
Bestari Jaya Kuala Selangor.